Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Walaupun pada minggu ini kita tidak dapat bersama dalam kuliah fizikal disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam negara kita, iaitu COVID-19. Malah masalah ini adalah merupakan masalah satu dunia sebenarnya. Walaupun kita tak dapat bertemu, tapi kita masih lagi boleh bertemu di dalam alam maya yang menggunakan berbagai kaedah pengajaran masa kini. Baik, kalau minggu-minggu lepas kita dah belajar tentang definisi konflik, tentang jenis-jenis konflik, dan minggu ini kita akan belajar juga tentang strategi pengurusan konflik. Saya akan membincangkan beberapa sahaja style pengurusan konflik yang utama yang biasa disebut dalam kebanyakan pakar-pakar psikologi. Okay. Saya akan menyebutkan pertama sekali tentang 5 strategi utama pengurusan konflik, iaitu yang pertama yang dikelani sebagai avoiding, yang kedua competing, ketiga accommodating, keempat compromising dan collaborating. Sama-samalah para pelajar boleh tengok huraian setiap satu daripada 5 strategi ini dalam slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar tentang strategi pengurusan konflik. Sebenarnya tak ada satu strategi yang sempurna pun untuk kita menguruskan konflik. Strategi itu yang kita boleh pakai, yang sesuai, adalah strategi yang hanya praktikal untuk digunakan. Tapi dalam kita nak pilih ada pelbagai kaedah strategi bagi menguruskan konflik, kita kena lihat beberapa perkara. Yang pertama, kita tengok apakah sumber yang ada. Contoh, apakah kekuatan yang ada, apakah facilities yang ada. Yang kedua, kita tengok keupayaan pihak yang bercanggah. Kita juga kena fikir apakah kemampuan. Contoh, kalau pihak A dan pihak B bertelagah atau berkonflik, kita kena tengok apakah keupayaan, apakah kelebihan, apakah kekuatan yang ada di pihak A dan apakah kekuatan dan kelebihan ada di pihak B. Ketiga, kita kena lihat pula pelaksanaan pihak ataupun agensi yang berkenaan. Contoh, kalau konflik itu berlaku di sekolah, kita kena tengok apakah yang telah pihak sekolah laksanakan untuk menangani konflik tersebut. Yang keempat, kita lihat juga kepada isu keselamatan dan pengurangan konflik. Cuba kalau kita tengok macam situasi semasa. Minggu ni sepatutnya kita ada kuliah, tapi kita tak jadi kuliah disebabkan oleh COVID-19. Jadi kalau kita lihat berlaku banyak konflik antara kerajaan dan juga institusi, sekolah. Jadi kita tak tahu apakah pendekatan yang terbaik untuk kita laksanakan. Justru itu kerajaan telah mengambil satu keputusan bahawa berkuat kuasa pada 18 Mac hingga 31 Mac kita akan mengambil langkah kawalan pergerakan. Dan kita memikirkan bahawa ini adalah merupakan satu isu keselamatan yang terbaik untuk kita. Terdapat 5 style utama dalam pengurusan konflik atau 5 major conflict management style, iaitu yang pertama avoiding, competing, accommodating, compromising and collaborating. Kita akan bincangkan satu-satu nanti bagaimana setiap satu itu boleh dijadikan sebagai kaedah dalam menangani konflik. Strategi menangani konflik, kita boleh lihat ada pelbagai pilihan di situ, iaitu antaranya kalah-kalah, menang-kalah, kalah-menang, menang-menang. Kita akan bincangkan seterusnya. Strategi pertama yang akan kita bincangkan untuk menangani konflik ialah avoiding atau mengelak. Ini juga dikatakan sebagai kalah-kalah. Individu yang berkonflik cuba lari dari masalah, dia tak berusaha untuk menangani masalah yang dihadapi itu. Strategi ini hanya berguna kalau sesuatu perbincangan itu menjurus kepada pertelinggahan pendapat, pergaduhan, tak boleh bersemuka. Jadi seseorang akan mengambil langkah untuk mengelak. Tapi kita kena faham bahawa strategi ini bukan menyelesaikan masalah dengan baik,
tapi dia hanya dapat mengatasi konflik itu buat sementara waktu sahaja. Orang yang mengambil strategi avoiding, ciri-cirinya adalah pertama, dia suka mengelak. Yang kedua, dia tak mengambil berat tentang kepentingan diri sendiri atau tak ambil berat juga kepentingan orang lain. Yang ketiga, dia banyak ambil perangai tidak peduli atau tak ambil kisah tentang konflik yang berlaku. Yang keempat, kadang-kadang dia lambat-lambat dia nak menyelesaikan sesuatu konflik yang berlaku tu. Dan yang kelima, dia percaya konflik tu akan hilang dengan sendiri jika dia biarkan. Justru itu dia memilih pendekatan untuk mengelak. Selain itu, orang yang memilih pendekatan avoiding atau mengelak, ciri-ciri mereka yang keenam ialah mereka akan gelisah bila berhadapan dengan konflik. Seterusnya, yang ketujuh, individu yang memilih pendekatan ini adalah individu yang tidak tegas, yang tidak mempunyai pendirian ataupun tidak boleh bersifat asertif. Yang ke-8, mereka juga tidak mahu bekerjasama. Yang ke-9, mereka lebih selesa memendam pendapat untuk mengelakkan konflik. Dia pendam macam perasaan dia sendiri. Yang ke-10, dia mengelak diri dari berhadapan dengan konflik. So, dia lari-lari lah, dia tak mahu menghadapi konflik itu. Yang ke-11, dia buat-buat tak tahu je. Ada masalah, ada konflik, dia rasa macam tak kisah. Yang ke-12, dah tak mahu bercerita, dia tidak mahu berkongsi kerana dia menafikan seolah-olahnya tidak ada konflik pun dalam diri dia. Kalau kita tengok kaedah avoiding ni, kita boleh melakukan dengan cara mengasingkan mereka yang berkonflik secara fizikal. Ialah sebab yang seorang tu akan lari daripada konflik. Tapi dia akan memberi kesan. Antara kesan positif, dia boleh memisahkan pergaulan di antara mereka yang berkonflik dan dapat mengurangkan konflik. Kita pun tak mahukan kadang-kadang bila dua orang berkonflik ni menimbulkan pertelingkahan, permasalahan dalam kehidupan atau persekitaran hidup kita. Dan aspek positif yang kedua, dia boleh mengurangkan interaksi dan kerjasama antara mereka yang berkonflik. Jadi dia tak berlakulah interaksi, so orang lain pun akan merasa tenang. Dan dia juga berkesan untuk mengelakkan pertengkaran dan boleh meredakan emosi, especially kalau konflik itu berlaku sangat ketara. Tapi walau bagaimanapun ada juga aspek negatifnya bagi kaedah avoiding ni, di mana ia mengelak diri dari masalah dan orang lain tanggung beban. Bila kita tak menafikan sesuatu konflik yang berlaku, kita lari-lari dari masalah tu, tapi sebenarnya kita memberi beban kepada orang lain ataupun orang persekitaran kita rasa tidak selesa. Dan kaedah ini merupakan satu kaedah yang lambat dalam kita nak menyelesaikan sesuatu masalah. Baik, strategi kedua bagi menangani konflik ialah persaingan. Ini masuk dalam kategori seorang akan menang, seorang akan kalah. Strategi ini membaikkan satu pihak yang akan berpuas hati, tapi dalam masa yang sama satu pihak lagi akan mengalami kekecewaan. Pihak terbabit menganggap setiap masalah sebagai satu pertandingan. Ada pihak yang kalah dan ada lagi pihak yang menang. Pihak yang terbabit akan sentiasa berusaha memastikan idea atau pendapatnya diterima dan akan menolak sama sekali pandangan daripada pihak lain. Strategi persaingan, strategi kalah mati. Hanya matlamat seorang sahaja yang akan dicapai. Strategi ini sangat mengawal dan mempengaruhi individu yang lain. Strategi ini berguna apabila sesuatu perbincangan itu sangat sukar untuk mencapai kata muafakat. Sebab tadi kita kata ada seorang yang menang dan ada seorang yang kalah. Jadi orang yang menang itu selalunya dia lebih bersifat asertif dan pandangan dia boleh digunakan. Seseorang itu juga harus bertindak untuk memberi keputusan kepada sesuatu perbincangan yang juga berlaku kepada seseorang yang bersifat pesaing tadi tu, yang dia suka menang dan dia boleh membuat keputusan dalam keadaan ini. Kita tak menafikan bahawa orang yang prefer atau mengambil style persaingan ini adalah merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, dia cuba memenuhi kehendak diri dia. Dia sangat mementingkan diri dia sendiri. Yalah, sebab dia dalam persaingan, dia nak menang. Jadi, dia perlu pentingkan diri dia sendiri. Yang kedua, bila dia nak menang, dia tidak fikir pun implikasi kepada orang lain. Especially kepada pihak yang satu lagi. Yang ketiga, dia tak peduli pun pendapat kehendak orang lain. Sebab yang dia sangat fikirkan ialah kepentingan dan hak diri dia sendiri. Yang keempat, dia sedar dikatakan dia sedang bersaing. Dia memang sentiasa nak menang.
Yang kelima, dia sangat tegas, asertif dia sangat tinggi. Kalau dia kata dia nak yang itu, itulah yang dia nak. Dia tidak mahu yang lain. Yang kadang-kadang mereka ni kurang memberi kerjasama. Ialah sebab mereka selalu menganggap pandangan mereka itu adalah pandangan yang betul. Yang ketujuh, dia sangat fokus kepada matlamat. Apa yang dia nak perlu dicapai. Jadi dia akan berusaha untuk mencapai matlamat itu walau dengan apa cara sekalipun. Kalau kita tengok seterusnya, orang yang memilih style ini adalah orang yang sangat tidak memikirkan perhubungan ataupun silaturahim. Pada mereka, perhubungan antara individu adalah tidak penting. Dan yang kesembilan, mereka akan takut kehilangan kuasa. Justru itu mereka akan membuat tindakan niat untuk mencapai matlamat sendiri dengan mengorbankan matlamat pihak lain. Contohnya, cuba meyakinkan orang lain yang lawannya adalah salah. Dalam masa yang sama, dia sentiasa menunjukkan dia adalah di pihak yang benar. Baik, strategi yang ketiga ialah berkenaan penyesuaian ataupun accommodating. Ini dikatakan juga sebagai kalah menang. Orang yang mengambil pendekatan ini orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Dia berbeza dengan persaingan tadi. Persaingan tadi dia pentingkan diri dia, tapi untuk penyesuaian ni dia lebih fikirkan kehendak ataupun kepentingan orang lain, dan dia prefer untuk mengalah, dan dia membuatkan individu lain berasa selesa dan puas hati walaupun sebenarnya dia sendiri tidak merasai suatu kepuasan. Aspek positifnya, dia boleh menjaga hubungan antara individu. Ialah bila kita dah mengalah dengan orang, tentulah kita lebihkan orang tu akan lebih sayangkan kita dan lebih berterima kasih atas keputusan yang dia buat. Tapi aspek negatifnya seperti lilin, dia sanggup membakar diri untuk kepentingan orang lain. Orang yang memilih pendekatan yang kita katakan sebagai accommodating ini mempunyai ciri-ciri peribadi yang cepat mengalah dan sangat mudah untuk bertolak ansur. Dia tak suka kepada persaingan, dia suka ketenangan, tak suka gaduh-gaduh, dia sangat bertimbang rasa, dan dia juga pentingkan supaya dirinya disukai. Dia dapat menyesuaikan diri dia dengan apa keadaan pun. Dia takkan mementingkan diri dia sendiri kerana dia takut kalau dia pentingkan diri dia sendiri, orang tak akan suka pada dia. Seterusnya yang keempat adalah kompromi. Kompromi ni kita mendapat persetujuan ataupun kita dapat kesepakatan, lebih kepada tolak ansur. Ini dikategorikan sebagai menang-menang. Kalau kita menggunakan kompromi, kita akan menggunakan kaedah perkongsian give and take. Ini merupakan jalan tengah dalam menangani konflik. Cenderung kepada mencari alternatif yang memuaskan hati kedua-dua belah pihak. Bertolak ansur dalam mencari penyelesaian ataupun dalam menjalankan sesuatu perbincangan supaya masalah tak berpanjangan dan keputusan itu dapat dibuat dengan baik. Compromising kadang-kadang juga dikenali sebagai penyerahan. Kalau kita ambil contoh, orang suami yang ingin berpoligami, dia berterus terang bercakap dengan isteri dia, sayang, abang nak kahwin lagi. Isteri pula menjawab, okey, boleh, tapi dengan syarat, bagi rumah ni kepada saya. Ini kita katakan win-win situation. Tapi itu pada asasnya saja, kerana walaupun isteri membenarkan, tapi sebenarnya isteri masih juga mengalami kekecewaan. Itu yang dikatakan sebagai kompromi. Strategi yang ketiga dikatakan sebagai collaborating atau bekerjasama. Kerjasama merujuk kepada kerjasama dalam satu aktiviti. Apabila berhadapan dengan masalah, individu atau kumpulan akan bersikap terbuka. Mereka akan cuba ketepikan idea sendiri dan bekerja sebagai satu kumpulan untuk mencari penyelesaian terbaik. Memang betul, kita tak menafikan semua anggota kumpulan tak mempunyai cara pemikiran yang sama. Tapi setiap individu diberi peluang untuk memberi pandangan. Penyelesaian akhirnya dapat dicapai setelah semua pilihan dicuba, akhirnya dapatlah satu pilihan yang terbaik. Kita ambil contoh. Kita diberi tugasan untuk menyusun blok-blok menjadi blok-blok atau cube-cube kecil untuk dicipta menjadi sebuah bangunan. Apabila kita bekerja dalam satu kumpulan, kita boleh bayangkan macam-macam lah pandangan kan. Sama ada kita nak buat dia punya dasar dia ataupun foundation dia dulu ke, ataupun ada orang kata nak buat tiang dululah,
ataupun ada orang kata nak isi decoration dalam dulu. Jadi kepelbagaian pendapat, semua orang boleh memberi pandangan. Tapi kemudian kita akan cuba. Bila kita kata kita nak cuba buat, katakanlah kita nak buat atap dia dulu. Tapi tak bolehlah nak buat atap dulu kan, sebab kalau tak ada foundation yang kuat, macam mana kita nak bina atap itu. Jadi dalam collaborating, kita melihat bahawa kesemua pihak atau setiap individu diberi peluang untuk memberi pandangan, dan mereka akan cuba satu demi satu dan akhirnya dapat satu keputusan yang baik. Baik, jika sebelum ini kita dah belajar 5 strategi utama pengurusan konflik, iaitu avoiding, competing, accommodating, compromising dan collaborating. Itu adalah 5 style pengurusan konflik yang biasa disebutkan dalam penyelidikan kontemporari. Tapi kalau kita tengok kepada teori klasik dalam pengurusan konflik, mereka akan membincangkan 4 perkara utama ni. Yang pertama, neutralization. Yang kedua, penyerahan. Yang ketiga, pembentukan semula. Yang keempat, utilization. Neutralisasi, orang yang menggunakan pendekatan ini, dia akan menjadi orang yang proaktif dalam kehidupan dia. Kalau dia marah, dia cuba kontrol marah dia, dan dia sentiasa dapat mengawal tingkah laku dia, dapat kawal tindakan dia, dapat kawal emosi dia, dan dalam masa yang sama dia tak perlu pun nak mengawal tingkah laku dan kehidupan orang lain. Orang yang neutral, dia akan bersifat tenang dan dia boleh atur pemikiran dia, dia boleh kontrol emosi dia, dan dia boleh fikir secara logik. Dan yang kedua, dia cuba memahami pandangan orang lain, dia bersifat terbuka. Dia akan bagi hak kepada orang lain untuk merasakan apa yang mereka rasa, walaupun kadang-kadang tak setuju pun ataupun dia tak faham, tapi ini sebenarnya lebih disenangi oleh kebanyakan orang. Ini juga penting bagi orang yang neutralisasi, dia akan bersedia untuk mendengar tanpa menghukum. Kerana tu dia akan menjadikan orang yang berada di sekeliling dia menjadi tenang. Yalah, kalau kita asyik menghukum orang kan, tentulah orang yang berada kat sekeliling kita tak rasa seronok. Yang keempat, orang yang neutralisasi, dia akan merasa empati. Empati ni dia tak sama dengan simpati. Empati ni bila dia meletakkan diri dia dalam situasi orang itu. Kalau misal kata orang tu membayangkan dia adalah isteri yang didera, dia pun cuba membayangkan bagaimana dia duduk di tempat isteri tu. Dialah yang kena dera, dia kena pukul dan sebagainya. Baik, yang seterusnya, yang ketujuh ialah pembentukan semula, atau dalam bahasa Inggeris ni disebut sebagai reframing. Reframing ni sebenarnya kita cuba ubah sudut pandang tanpa kita mengubah kejadian atau peristiwa yang berlaku. Ini dikatakan teknik membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif. Teknik ini sebenarnya hanya bermain dalam pemikiran kita, dan tetapi dia mempunyai implikasi yang boleh mengubah emosi dan boleh mengubah tingkah laku seseorang daripada negatif kepada tingkah. Teknik reframing ni bagus kita nak laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Kalau dalam sesi kaunseling pun teknik ni sangat bagus. Contoh kita tengok contoh pertama. Jika anak saya membawa kawan-kawannya bermain di rumah, saya akan marah besar kerana rumah menjadi bersepah dan bising. Ini biasa berlaku. Bila kawan-kawan anak kita datang rumah kita main ramai-ramai, kita akan stres sebab kita tak suka. Kita tahu dah nanti bukan saja bising, tapi rumah kita akan bersepah. Tapi kita cuba reframingkan, kita cuba ubah sudut pandang ibu itu. Seperti kita kata gini, bukankah dengan bermain di rumah, kita lebih boleh mengawasinya dan tahu perkembangannya? Maknanya kalau kan anak kita main kat rumah kan, kita boleh tengok anak kita main macam mana, kita boleh kawal dia daripada dia duduk rumah orang, kita tak tahu dia main apa, entah dia tengok benda yang video lucah dan sebagainya, kita tak dapat tahu. Jadi kalau begini keadaannya, kita tukar sudut pandang dia yang macam tadi A, kita reframingkan dia menjadi sudut pandang yang baru. Bagus juga kalau kita buat reframing ni, sebenarnya dia boleh menghilangkan konflik atau tekanan dalam diri kita. Kita ambil contoh dua. Seorang isteri dia merasa down sebab suaminya kata dia gemuk. Jadi apabila dia jumpa kaunselor memberi cadangan kepada dia supaya dia buat pemeriksaan kesihatan.
reframing kan sudut pandang dia daripada yang pertama tadi, dia rasa down sebab suami dia rasa gemuk, tapi kita reframingkan kepada sudut pandang yang baru. Kita kata walaupun puan dikatakan gemuk, tapi sebenarnya puan sihat. Tapi dalam keadaan kita tak menafikan memang dia pun memang gemuk, tapi kita mencari hikmah ataupun manfaat daripada keadaan tersebut.